Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Lau. Pada hari ini, kumpulan kami akan mempersembahkan tugasan 2. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Q. Syuji, Muhammad Haziq Hakim bin Rahizat Ali dan saya, Nur Yasmin Amanina binti Rashid. Soalan tugasan yang telah diberikan kepada kami ialah berdasarkan artikel dalam lampiran 1, secara berkumpulan anda dikehendaki membuat analisis tentang keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan yang terdapat di dalam artikel tersebut. Analisis anda hendaklah disertakan dengan contoh-contoh dan sumber rujukan yang sesuai dan relevan. Hasil kerja kumpulan hendaklah dipersembahkan dalam jangka masa 30 minit. Cara persembahan idea hasil kerja kumpulan anda perlu melalui pembentakan dengan menggunakan teknologi yang sesuai mengikut kreativiti dan inovatif masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan dan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapatnya urutan atau koheren iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Wujudnya tautan atau kohesi iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Menurut Asmah Haji Omar 1986, keseluruhan pelayaran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4 jenis, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana semantik, iaitu dari aspek hubungan sebab dan tujuan. Berdasarkan pemerhatian saya di lampiran 1, ayat tersebut mempunyai keutuhan wacana semantik, iaitu mempunyai hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayatnya, sebab ialah pengetahuan ini penting, itu sebab. Tujuannya menjadi panduan untuk mereka membuat pertimbangan dalam melibatkan aplikasi AI semasa menjalankan tugas, terutama apabila melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, ini contoh yang kedua yang menggunakan keutuhan semantik. Contoh ayatnya ialah sebab pengetahuan yang betul dan mantap tentang AI perlu dikuasai oleh bakal guru sebagai persediaan untuk mereka sebelum ke sekolah. Itu sebab. Tujuannya, mereka merupakan pendidik yang bakal melahirkan generasi pengguna dan pembangun teknologi masa hadapan. Seterusnya, ini contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Sebab ialah kajian dilakukan untuk meninjau pengetahuan bakal guru tentang AIED. Itu sebab. Tujuannya dijadikan rujukan analisis keperluan bagi menjalankan kajian-kajian yang lebih komprehensif dan mendalam pada masa akan datang. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang keutuhan wacana leksikal dari segi pengulangan ayat. Berdasarkan di dalam artikel, saya mendapati bahawa pengulangan kata AI di dalam perenggan kedua dalam pengenalan menerangkan tentang Artificial Intelligence iaitu AI dan Artificial Intelligence in Education AIED. Seterusnya, ayat ini juga mempunyai pengulangan ayat. Contoh ayatnya, pendapat ini disokong oleh Alam 2021 yang mendapati AI boleh membantu pendidik dengan membantu
tugasan rutin dalam proses pengajaran dan menentukan jenis latihan yang diperlukan dalam bidang pendidikan. Jadi, pengulangan kata yang sama iaitu membantu dalam satu ayat merupakan keutuhan wacana leksikal. Seterusnya ialah unsur bersambung. Di dalam ayat, pada hari ini, guru-guru di Malaysia sama ada di sekolah menengah maupun sekolah rendah tidak ketinggalan untuk turut mengaplikasikan teknologi AI semasa menjalankan tugas seharian, khususnya dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat usul menyambut iaitu sekolah menengah maupun sekolah rendah. Ayat yang kedua ialah mengaplikasikan teknologi AI juga merupakan unsur menyambut. Seterusnya, keutuhan wacana fonologi. Keutuhan wacana fonologi ini ialah dalam wacana tulisan terdapat unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, titik bertindih dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah contoh yang saya ambil daripada artikel di lampiran 1 iaitu penggunaan koma dan titik bertindih dan noktah di akhir di hujung ayat. Keutuhan wacana fonologi ini penting sebab kita nak menampakkan kelainan ayat ataupun pembahagian ayat supaya ayat itu tidak berterusan sampai habis dan memudahkan para pembaca untuk membaca dan membuat analisis. Jadi penggunaan seperti koma ni penting sebenarnya walaupun kita rasa benda tu benda kecil sahaja. Tapi dia amat penting. Seterusnya, ialah keutuhan wacana gramatikal dari aspek kata hubung. Yang pertama, berfungsi sebagai penghuraian. Contoh kata hubung yang saya dapat daripada artikel ialah selain daripada itu, secara tidak langsung berfungsi sebagai penghuraian kepada isi-isi dalam artikel. Seterusnya, ini contoh yang kedua yang saya dapati di perenggan tinjauan literatur iaitu di ayat interaksi yang semakin meningkat antara manusia dan AI ini seterusnya telah menghasilkan perkembangan pembelajaran mesin berasaskan kemampuan manusia. Kaluarachi, Rias dan Nanayakara 2021. Jadi seterusnya itu menunjukkan sebagai penghuraian untuk ayat di sebelumnya. Seterusnya ialah kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan ayat. Di dalam ayat, oleh kerana mereka masih kurang berpengalaman dalam menjalankan tugas sebagai guru, pengetahuan dan kefahaman yang jelas tentang fungsi dan kemampuan AI dalam membantu tugas guru adalah amat penting. Walaupun AI mampu mengatasi kelemahan dan kekurangan manusia, dalam masa yang sama penggunaannya juga membawa risiko yang perlu diambil berat terutama apabila ia digunakan untuk tujuan mendidik sesebuah negara. Pengetahuan ini penting kerana ia akan menjadi panduan untuk mereka membuat pertimbangan dalam melibatkan aplikasi AI semasa menjalankan tugas terutama apabila melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, kata hubung seperti kerana untuk ialah bertujuan untuk pengembangan ayat. Kita nak kembangkan ayat tu dengan isi dan huraian dia. Seterusnya, ini kata hubung yang berfungsi sebagai penambahan. Contoh ayat yang saya dapat daripada perenggan pernyataan masalah ialah pengetahuan yang betul
dan mantap tentang AI perlu dikuasai oleh bakal guru sebagai persediaan untuk mereka sebelum ke sekolah kerana mereka merupakan pendidik yang bakal melahirkan generasi pengguna dan pembangun teknologi masa hadapan. Jadi sebelum tu kita nak menunjukkan penambahan idea kepada idea yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan sebelum untuk tambah idea yang seterusnya. Keutamaan wacana gramatikal dari segi tentangan. Tentangannya untuk menunjukkan kita menentang idea yang sebelumnya. Contoh kata hubung ialah walau bagaimanapun terdapat kesan negatif daripada pembangunan teknologi AI yang turut dibincang dalam kajian-kajian berkaitan khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi walau bagaimanapun tu nak menunjukkan tentangan kepada idea yang sebelumnya. Okay, contoh yang kedua ialah yang diperenggan rumusan, iaitu ayatnya apa yang perlu dijelaskan tentang aplikasi AIED dalam pendidikan bukan bertujuan untuk mempromosikan penggunaan AI tetapi untuk menyokong pelaksanaan sistem pendidikan. Jadi di situ nampaklah kata hubung untuk kita menentang balik isi yang sebelumnya. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah kata wacana gramatikal dari segi kata rujukan. Kata rujukan ialah kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Contoh yang pertama ialah kata ganti nama. Contoh ayatnya ialah dapatan kajian ini akan dijadikan rujukan analisis keperluan bagi menjalankan kajian-kajian yang lebih komprehensif dan mendalam pada masa akan datang. Jadi, dapatan kajian ini menunjuk kepada kajian yang tentang pengetahuan bakal guru tentang AIED. Jadi dia menggantikan nama panjang tu kepada ini, kajian ini. Ayat yang contoh seterusnya ialah ia. Ia, ini tu macam merujuk kepada dia nak gantikan kajian pengetahuan bakal guru tentang AIED ni. Jadi dia tak perlu nak ulang balik ayat yang panjang tu, jadi dia gantikan saja kepada ia. Jadi kita tahulah ia tu merujuk kepada kajian pengetahuan bakal guru tentang AIED. Seterusnya, penanda pengguguran. Penanda pengguguran ni maksudnya penyelapan sesuatu perkataan atau rangkai kata untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat sebelumnya. Contoh ayat ialah majoriti pelajar mengakui bahawa pelaksanaan teknologi AIED dalam pendidikan meningkatkan pelibatan dan minat mereka dalam pembelajaran, membantu mereka untuk menyesuaikan kandungan pendidikan dengan keperluan peribadi, mempercepatkan proses pendidikan dan dirangsang aktiviti mental. Jadi, mereka itu merujuk kepada pelajar. Jadi pengguguran kat sini pelajar lah. Jadi setiap ayat tu tak perlu nak ulang perkataan pelajar. Jadi kita boleh letak sahaja mereka. Jadi pembaca tahulah mereka tu ialah pelajar. Seterusnya ialah saya akan serahkan kepada rakan saya Haziq. Penjelasan. Jadi pertama sekali, apakah itu penjelasan? Jadi menurut Aziz Saleh tahun 2007, penjelasan menyatakan kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang untuk orang memahami. Jadi dalam penjelasan kita akan menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas, tajam daripada kata-kata yang berbelit dan panjang. Jadi ia ada kriteria tertentu. Antaranya adalah 4 yang kami nyatakan, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Kedua, penulisan secara objektif. Ketiga, penulisan ayat yang jelas. Dan keempat,
perkembangan idea secara kohesi dan koheren. Jadi pertama sekali saya akan terangkan konsep kejelasan di bawah clarity. Jadi konsep kejelasan ayat ni adalah sangat penting untuk kita bagi perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar penulisan akademik tersebut lebih difahami. Kejelasan isi adalah penting untuk kita semak semula panjang pendek sesuatu ayat. Ayat pendek boleh membantu koheren. Koheren ni maksud dia kesinambungan. Sementara ayat panjang boleh membantu kohesi. Kohesi ni adalah kekuatan tarikan di dalam sesebuah penulisan akademik. Jadi saya akan terangkan seterusnya tentang kohesi, iaitu kekuatan tarikan tadi dalam penulisan akademik. Kohesi dalam penulisan akademik yang pertama, kohesi merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Dalam penulisan yang kohesif, terdapat kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap pada tiga perkara, iaitu pertama pada tahap ayat, kedua pada tahap perenggan, dan ketiga pada tahap keseluruhan teks itu sendiri. Ketiga, ciri-ciri penulisan kohesif adalah seperti berikut. Berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata-kata kesinambungan iaitu kata hubung yang berkesan, dan peralihan antara perenggan-perenggan dan bahagian-bahagian lain adalah licin, tepat dan lancar. Jadi seterusnya saya akan terangkan koheren dalam penulisan akademik. Jadi dalam koheren ni, apa itu koheren? Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan satu bahagian lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Jadi koheren adalah next slide. Okey. Jadi dalam sesebuah penulisan yang koheren, idea-idea perlu diekspresi dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan yang logik serta disokong dengan bukti dan contoh. Faktor-faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis dalam menulis artikel itu. Contohnya, macam contoh di bawah ni, ini adalah contoh yang kami bentangkan sebentar tadi di bawah berita wacana. Kita bagi satu pernyataan dan kemudian kita huraikan pernyataan tersebut dengan menggunakan penanda wacana kata hubung yang betul. Contohnya, di sini, majoriti pelajar mengakui bahawa pelaksanaan teknologi AI education dalam pendidikan meningkatkan pelibatan dan minat mereka dalam pembelajaran. Lepas tu ada sambung idea kedua di situ, membantu mereka untuk menyesuaikan kandungan pendidikan dengan sebagai kata hubung di situ dengan keperluan peribadi, mempercepatkan proses pendidikan dan dirangsang aktiviti mental. Seterusnya, aplikasi kejelasan tanpa penilaian akademik. Okay. Jadi, kejelasan tanpa penilaian akademik, dia adalah memberitahu pembaca tentang beberapa perkara penting atau isu yang dibincangkan. Dia memberikan idea mengenai isu yang menjadi fokus dalam penulisan menurut Tan et al. 2019. Jadi, isi kandungan adalah urutan sesuatu perenggan yang mestilah menunjukkan kesinambungan huraian isu sama ada daripada umum kepada khusus, awal kepada akhir atau kecil kepada besar atau sebaliknya lah. Ini merujuk kepada Mariam Azlan et al. 2022. Kesimpulan, perenggan penutup. Kesimpulan adalah perenggan penutup dan berfungsi sebagai penamat kepada penulisan. Isyarat bahawa penulisan akan berakhir dan memberi rumusan terhadap keseluruhan isi yang telah dibincangkan. Seterusnya kita terus kepada sumber rujukan. Selamat pagi Dr. Sekalian. Sekarang saya akan membahaskan tentang sumber rujukan. Sumber rujukan
merujuk kepada dokumen, artikel, buku atau bahan lain yang digunakan untuk menyokong atau memberikan maklumat dalam sesuatu penulisan. Menurut Kothari 2004 pada bukunya muka surat 1, dia bahawa research in commerce parents refers to research for knowledge, but can also define research as a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. Menurut Bickerstaff 1986 menyatakan bahawa rujukan bukan sahaja membuktikan kebenaran tetapi juga memberi penghormatan kepada idea dan karya orang lain, membina dialog dalam komuniti akademik. Dengan ini, penulisan akademik dapat dihasilkan dengan membuat rujukan yang betul dan tepat adalah sangat penting. Rujukan yang sering ditulis aku ini telah menggunakan search yang berfungsi itu saya akan dibaca. Penulis menggunakan sumber akademik sebagai rujukan penelitian yang diterbitkan dalam penelitian dan teknologi memberikan bukti dari keberdosanan yang menggunakan penggunaan. Ini menunjukkan penulis penulisan yang melandaskan pemeriksaan dan pengalaman yang menemukan identitas penulis oleh buku. Kesesuaian juga analisis secara kita menggunakan berbagai potensi di akan disantasi berkat. Pertanyaannya, kita akan menganalisis tentang literacy. Penulis telah menggunakan sumber berkaitan dengan pendidikan AI dan latihan guru. Dalam bahagian ini, penulis telah menggunakan rujukan dari sumber kajian yang dikaji oleh Muhammad N. untuk menyokong ideanya walaupun AI dapat membawa banyak manfaat dalam bidang pendidikan, tetapi guru perlu menguasai pengetahuan yang betul dan mantap tentang AI agar tidak wujud keburukan atau penyalahgunaan AI dalam bidang pendidikan. Seterusnya kita akan menganalisis aspek creativity. Penulis telah memilih sumber dari jurnal akademik, buku oleh pakar di bidang pendidikan dan teknologi, atau laporan dari institusi pendidikan yang diakui. Contohnya, ini merupakan bahagian yang penting dari perenggan 2 dan bahagian yang dijual itu A2. Dalam bahagian ini, penulis menggunakan rujukan dari Alam, yang merupakan seorang pakar yang terkenal dalam bidang teknologi. Penulis menggunakan rujukan tersebut untuk menyokong idenya, iaitu AI boleh membantu pendidik atau guru dalam pelbagai perkara seperti membantu tugasan rutin dalam proses pengajaran. Di samping itu, kita akan menganalisis tentang aspek kepakaran. Penulis artikel ini telah menggunakan sumber dari penulis yang mempunyai latar belakang dengan pengalaman dalam pendidikan dan teknologi AI. Contoh, ini merupakan perenggan 2 yang dipetik dari bahagian pengenalan. Penulis menggunakan rujukan dari jurnal Gulson, K.N. Murphy, E. Taylor, S. dan Saylor, S. Gulson merupakan seorang yang terkenal dalam bidang pendidikan, manakala Murphy merupakan penyelidik yang bekerja dalam bidang pendidikan dan teknologi. Bagi Taylor pula, beliau mengfokuskan dalam kebajikan pendidikan dan inovasi. Saylor telah menumpukan kepada analisis sistem pendidikan dan perubahan dalam pendidikan dengan penekanan pada data dan kebajikan. Penulis telah menggunakan rujukan ini untuk menyokong idea yang disampaikan, iaitu AIED boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar dalam bidang pendidikan.
Dan akhir sekali kita akan menulis aspek terbitan. Pendidikan dan teknologi AI berkembang dengan pesat. Oleh itu, penulis perlu menggunakan sumber yang lebih baru, mungkin memberikan perspektif yang lebih relevan. Sumber buku yang diterbitkan dalam tempoh 5 hingga ke 7 tahun, yaitu buku terbitan 2018 ke atas, kebelakangannya biasanya dianggap relevan. Bagi artikel pula, penulis perlu memilih artikel yang diterbitkan dalam 3 hingga 5 tahun adalah paling sesuai, terutamanya dalam bidang yang berkembang dengan pesat seperti AI. Dalam artikel ini, semua bahan rujukan yang digunakan oleh penulis adalah tepat dan relevan. Namun, begitu merupakan dua bahan rujukan yang kurang relevan kerana merupakan bahan rujukan yang sudah diterbitkan lebih daripada 5 tahun. Jadi, bahan rujukan tersebut mungkin tidak relevan dan tidak begitu tepat dengan situasi masa kini. Sebagai contoh, ini merupakan bahagian yang dipetik berrelevan dalam bahagian tidak tertulis. Bisa menggunakan sumber rujukan dari jurnal yang ditulis oleh Skitka, Wizard, K. dan Burdick, M. D. pada tahun 2000. Jadi ini merupakan rujukan yang diterbitkan lebih daripada 5 tahun. Jadi akan tidak relevan dengan situasi ini. Seterusnya merupakan perenggan 2 dalam bahagian perbincangan. Penulis telah menggunakan bahan sumber iaitu buku yang diterbitkan oleh Rizal, S. J. Norvig, P. dan Davis, I. pada tahun 2010. Jadi ini pun merupakan rujukan yang tidak relevan lah. Walaupun penulis mempunyai keupayaan untuk mencari rujukan-rujukan yang sesuai dan berkaitan dengan tema, malah penulis tidak menggunakan kaedah dan format penulisan rujukan yang betul dalam bahagian rujukan mengikut gaya Publication Manual of the American Psychological Associations APA 7th editions pada tahun 2020. Merupakan contoh pertama rujukannya sebelum. Penulis telah menulis nama Cina dengan format yang salah. Penulis perlu menggunakan nama pengarangnya dan bukannya menulis nama penuh Cina. Dengan ini, Huang Liangling perlu ditukarkan menjadi Ling, iaitu nama pengarangnya, H. and L. Seterusnya, judul jurnal AJET International Journals of Emerging Technologies in Learning dan juga jilid jurnal 17 perlu disendengkan, iaitu diitalikan. Hal ini disebabkan oleh jilid jurnal juga merupakan sebahagian daripada judul jurnal. Di samping itu, penulis juga menulis jilid dan nombor jurnal dalam format yang tidak tepat. Sebenarnya, penulis haruslah menulis dalam format jilid dalam kurungan nombor dan hasilnya akan menjadi 17 yang disendengkan dan dalam kurungan 24. Akhirnya, penulis juga terlupa untuk menulis halaman artikel yang didapati daripada jurnal. Halaman artikel dalam jurnal adalah 144 hingga 156. Jadi, secara tuntas, penulisan rujukan hendaklah ditulis seperti ini. Iaitu pertamanya kita menulis nama penulis iaitu Ling, H. L. dan seterusnya ialah tahun dalam kurungan 2022 dan nokta. Influence of artificial intelligence in education on teaching effectiveness, the mediating effect of teachers' perceptions of education technology. Ini merupakan judul artikel dan selepas tulis judul artikel kita perlu menoktakan. Dan seterusnya AJET International Journals of Emerging Technologies in Learning. Ini merupakan judul jurnal, jadi perlu disendengkan dan menyimpan nokta. 17. Ini merupakan jilid jurnal yang disendengkan dan dalam kurungan nombor iaitu 24, dan halaman iaitu 144 hingga 156.
Seterusnya ini merupakan contoh yang kedua. Dalam contoh ini, penulis telah menggunakan format yang tidak betul untuk menulis nama Melayu. Jika mengikut format senarai rujukan yang ditetapkan oleh APA, penulis harus menulis nama pengarangnya dengan penuh dan nama yang lain akan ditulis dalam format singkatan. Oleh itu, Nur Hidayah, hash nokta, Nofiza, A nokta J nokta, Abdul Rashid, J nokta, Marini, N nokta, perlu ditulis seperti Hisham, N nokta, hash nokta, Jobar, N nokta, X nokta, Jasmine, N nokta, R nokta, dan Norzan, M nokta. Seterusnya, judul jurnal, Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM dan jilid jurnal 11 perlu disettingkan iaitu talik. Di samping itu, penulis tidak perlu menambah bold, perkataan bold di hadapan jilid jurnal untuk menunjukkan kepada penulis bahawa nombor itu merupakan nombor jilid. Di samping itu, penulis telah menyimpan tanda nokta antara nombor dan dengan halaman jurnal. Sebenarnya, tanda koma yang perlu dicatatkan antara nombor dan halaman, serta bukannya tanda nokta. Akhirnya, penulis juga perlu menyimpan perkataan PP di hadapan nombor muka surat dan perkataan PP itu boleh dipadamkan. Dengan berbuat demikian, penulis perlu menulis penulisan rujukan seperti ini. Pertamanya, kita perlu menulis nama penulis iaitu Hisham, N nokta, hash nokta, Jobar, N nokta, Jasmine, N nokta, R nokta, dan Norzan, M nokta, dan dalam kurungan kita perlu menyimpan tahun terbitan iaitu 2021 dan tanda nokta. Perspektif bakal guru terhadap peranan, kerjaya dan beban tugas profesional perguruan masa kini. Ini merupakan judul artikel dan jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JBPM yang disendingkan. Ini merupakan judul jurnal dan menyimpan tanda nokta. 11 ini merupakan jilid jurnal perlu disendingkan dan dalam kurungan kita perlu menyimpan nombor iaitu 2 dan koma dan simpan halaman jurnal iaitu 26 hingga 38 dan tanda nokta. Kesimpulannya, sumber rujukan yang digunakan oleh penulis adalah tepat dan juga sahih. Bagi meningkatkan kualiti penulisan akademik, penulis perlu memperbaiki cara untuk membuat rujukan dan berhati-hati semasa menghasilkan penulisan akademik supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini merupakan rujukan yang digunakan oleh kami dan setakat ini saja. Terima kasih.